أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini, marilah kita bersama-sama merafakkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dan dengan keizinannya Allah memberikan kepada kita peluang untuk kita sekali lagi mengecapi keindahan Ramadan. Dan insya-Allah pada sesi kali ini secara ringkasnya untuk tazkirah Ramadan kita pada kali ini, jadi insya-Allah saya akan menceritakan sebuah kisah yang mana kisah ini berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita boleh ambil banyak sebenarnya pengajaran, dan di sini saya akan menceritakan ataupun memberitakan kepada semualah beberapa pengajaran sahaja daripada kisah ini. Baik, insya-Allah kita akan dengar sebuah kisah yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sya'ban. Sya'ban radhiyallahu an hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada satu ketika, dalam hidup Sya'ban ni sebenarnya dia sangat dekat dan sangat-sangat sentiasa hidup dia ni berada di masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan sehingga kan Sya'ban ini telah dikenali sebagai seorang sahabat yang duduk di satu tempat ataupun satu tiang masjid. Kalau macam kita orang Melayu ni, orang-orang yang duduk tiang-tiang ni orang yang nak menyandar je kan. Tapi Sya'ban radhiyallahu an dia telah dikenali sebagai seorang sahabat yang memang terkenal dengan dia ni, orang tahu kalau nak cari dia, cari dekat penjuru ataupun di tiang ni. Ada satu tempat yang khas, maksudnya selalu dia duduk di situ. Dan begitulah kehidupan dia. Selama kehidupan dia 5 waktu sehari semalam, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berjemaah di masjid. Dan dijadikan cerita pada satu ketika, suatu subuh, Nabi SAW bersama dengan para sahabat nak solat subuh, mencari sahabat Sya'ban ni, Sya'ban radhiyallahu an. Tak datang Sya'ban pada solat subuh pada ketika itu. Jadi Nabi pun cari mana Sya'ban. Dan Nabi bertanya pada sahabat-sahabat, wahai sahabatku, ada siapa-siapa yang nampak Sya'ban ni? Lebih kurang macam itulah gayanya kan. Ada siapa-siapa yang nampak Sya'ban ni? Jadi Rasulullah bertanya dan para sahabat memandang antara satu sama lain. Dan ketika itu ada seorang sahabat, aku tahu wahai Rasulullah. Jadi selepas selesai solat, dan sebenarnya pada ketika itu solat subuh itu ditangguhkan sekejap untuk menunggu Sya'ban. Tapi disebabkan takut solat subuh akan terlepas, matahari dah nak tinggi, Rasulullah bersama dengan sahabat solatlah subuh. Dan selepas solat subuh, Rasulullah bersama dengan sahabat pergi ke rumah Sya'ban. Sahabat ni yang tahu rumah Sya'ban ni, dia biasalah pergi ke rumah Sya'ban. Tapi Rasulullah bersama dengan sahabat-sahabat telah menjalani satu perjalanan yang sangat panjang, lebih kurang 3 jam daripada masjid nak ke rumah Sya'ban radhiyallahu an. Lebih kurang 3 jam tuan-tuan dan puan-puan. Bayangkan andai kata pukul 7 berjalan, 7, 8, 9, 10. Dan dikatakan sampai ke rumah Sya'ban itu adalah waktu yang paling afdal untuk buat solat sunat duha. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan betapa jauhnya. Dan Sya'ban berada di masjid 5 waktu sehari semalam tuan-tuan dan puan-puan. Dijadikan cerita Rasulullah memberi salam, Assalamualaikum kepada tuan rumah. Kemudian keluar seorang perempuan dan merupakan isteri kepada Sya'ban radhiyallahu an. Lalu Rasulullah bertanya, bolehkah aku berjumpa dengan Sya'ban? Lalu isteri Sya'ban tadi menjawab bahawa Sya'ban telah meninggal dunia sebentar tadi. Kemudian Rasulullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu pergi masuk ke dalam rumah dan menziarahi jenazah. Kemudian isteri Sya'ban dia mengatakan kepada Rasulullah, dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada kemusykilan yang aku ingin tahu. Sya'ban semasa kematiannya dia mengucap 3 benda. Dia mengucapkan 3 benda. Yang pertama,
kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Dan yang ketiga, kenapa tidak semua? Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hanya Rasulullah SAW sahaja yang tahu apakah di sebalik kata-kata ataupun ucapan Sya'ban sebelum dia meninggal dunia, iaitu semasa sakaratul mautnya. Lalu Rasulullah menceritakan kepada sahabat-sahabat dan kepada isteri Sya'ban radhiyallahu anhu. Dia menceritakan bahawa yang pertama, kenapa Sya'ban mengatakan bahawa kenapalah tidak lebih jauh lagi. Dia kata, kenapa tidak lebih jauh lagi? Kemudian Rasulullah mengatakan, dalam hidup Sya'ban ini dan semasa sakaratul maut itu, Allah menunjukkan kehidupan Sya'ban daripada lahir sampailah ketika itu, daripada ketika itu hendak sakaratul maut, diperlihatkan segala tingkah laku Sya'ban, segala perbuatan Sya'ban, dan Allah tunjukkan juga balasan-balasannya. Jadi yang pertama sekali Sya'ban menyebutkan, ya Allah, kenapalah tidak lebih jauh lagi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maksudnya bila Sya'ban melihat apakah ganjaran yang didapati apabila dia berjalan jauh, 3 jam one way, satu perjalanan, 3 jam satu perjalanan, Allah memperlihatkan balasan kepadanya, dan Sya'ban kata, kenapa tidak lebih jauh lagi? Maksudnya andai kata Sya'ban jalan lebih jauh lagi, pahala yang didapati ataupun syurga yang dia dapat lebih indah lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Sya'ban mengatakan, kenapalah tidak yang baru, kata dia. Lalu Rasulullah mengatakan bahawa pada satu ketika Sya'ban nak pergi keluar semayang, pada waktu tu musim sejuk sangat. Jadi masa tu Sya'ban pakai jubah yang baru di dalam. Bila keluar sejuk sangat, Sya'ban ambil satu jubah yang lama, disarungkan di luar. Jadi ada 2 helai dipakai. Kemudian dia keluar, dalam perjalanan nampak ada seorang miskin tengah tidur dan berada dalam kesejukan. Lalu buka jubah yang di luar, diselimutkan kepada orang miskin tadi. Jadi yang di luar tadi adalah yang lama, dan baju yang Sya'ban pakai itu adalah yang baru. Lalu apabila dinampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ganjaran yang Sya'ban dapat, maka Sya'ban tengok, Sya'ban kata, kenapalah tidak yang baru? Maknanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalaulah dibagi baju yang baru, ganjaran ataupun syurga yang didapati lebih indah dan lebih banyak ganjaran lagi dia akan dapat. Dan yang ketiga, dia mengatakan bahawa kenapalah tidak semua? Kenapalah tidak semua? Lalu Rasulullah mengatakan bahawa pada satu ketika Sya'ban ada segelas susu dan roti. Jadi pada ketika itu juga terdengar ada orang bagi salam, Assalamualaikum, dari luar. Rupanya ada seorang miskin yang dah 3 hari tak makan. Lalu dia mengatakan, wahai Sya'ban, bantulah aku 3 hari tak makan. Lebih kurang macam itulah tuan-tuan dan puan-puan ceritanya. Jadi bila Sya'ban mendengar orang tu berkata 3 hari tak makan, dia ajak orang tu masuk ke dalam. Roti ada satu je, roti panjang. Ada segelas susu. Sya'ban patahkan roti tu, kemudian dia bagi separuh pada orang miskin tadi yang minta makanan tadi. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila Allah memperlihatkan ganjaran yang Sya'ban dapat, lalu Sya'ban mengatakan, kenapalah tak semua? Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah semua dibagi roti itu kepada orang miskin tadi, orang yang mengemis tadi, dia akan dapat ganjaran ataupun syurga yang lebih indah lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pengajaran yang boleh kita dapat daripada kisah yang telah berlaku kepada sahabat Nabi SAW ini adalah yang pertamanya, buat dan beri sesuatu dalam keadaan yang terbaik dan sehabis baik. Yang pertama, kita buat sehabis baik. Yang kedua, kalau kita nak memberi sesuatu, benda yang terbaik yang ada pada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, Ramadan tiba pada kali ini, jangan kita sia-siakan, kita buat sehabis baik ibadah ataupun apa-apa sahaja yang kita nak buat, baca Quran, solat tarawih, pergi ke masjid dan sebagainya, buat yang terbaik. Nescaya orang yang buat yang dia cuba berusaha untuk buat yang terbaik,
dia akan dapat ganjaran yang lebih lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan, persediaan kita untuk menghadapi kematian. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bulan Ramadan pada kali ini, cuba kita berfikir sejenak ataupun kita bermuhasabah diri, adakah betul kita telah bersedia untuk menghadapi kematian? Yang mana, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap daripada kita, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Adakah kita telah bersedia untuk kita menghadapi kematian kita? Sama-sama kita fikirkan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Semoga dengan sedikit kisah dan pengajaran yang dah kita dapat ini, semoga ini memberikan satu kebaikan kepada kita dan kita berfikir sejenak tentang kehidupan kita. Adakah kita betul-betul telah melalui perjalanan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak? Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.